Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke topik seterusnya iaitu tajuk 6.2 sel kimia. Sebelum ini kita dah mempelajari tajuk 6.1 ya. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, kita mulakan objektif pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk 6.2 ialah yang pertama, selepas tajuk ini anda boleh menerangkan perubahan tenaga dalam sel kimia ringkas. Dan yang kedua, anda boleh menjana idea tentang aplikasi konsep sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Baik, aplikasi konsep kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Pernah tak tengok bagaimana tenaga elektrik boleh dihasilkan melalui penggunaan ubi kentang, lemon, apple. Bahan-bahan ini adalah merupakan bahan makanan dan kita telah mempelajari semasa menengah rendah dalam tumbuhan hijau dan juga sebarang sumber daripada benda hidup terdapatnya tenaga kimia. Dalam badan kita pun ada tenaga kimia. Okey? Jadi tenaga kimia ini boleh ditukar menjadi tenaga elektrik. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dan juga kimia. Sebelum ini kita telah pun mempelajari tajuk 6.1 tentang sel elektrolitik. Dan sekarang kita akan tengok sel kimia. Okey, dalam sel elektrolitik kita telah pun mengetahui bahawa tenaga elektrik ditukar kepada tenaga kimia. Dan bagaimana kita mengenali sel elektrolitik? Mesti ada sumber tenaga elektrik di bahagian atas iaitu bateri. Mesti ada bateri. Ini adalah tenaga sel elektrolitik. Manakala dalam sel kimia, tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. Dan petunjuknya ialah tenaga dalam sel kimia kita lihat di atas ni tidak ada bateri. Sebaliknya akan ada sama ada voltmeter ataupun ammeter ataupun galvanometer. Okey, jadi ini adalah tajuk yang telah pun kita pelajari 6.1 dan sekarang kita akan sambung ke tajuk 6.2. Mari kita lihat. Baik, sel kimia. Apa itu sel kimia? Ia adalah alat yang boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, jika elektrolisis, kita tengok bateri. Okey, untuk tentukan anod dan katod. Tapi kalau untuk sel kimia kita nak tengok apa? Okay, kalau dalam sebelum ni sel elektrolitik kita tengok bateri yang mana simbol positif dengan negatif tu tanda panjang dan pendek, simbol anod dan katod tu ya. Tapi dalam sel kimia kita kena perhatikan apakah elektrod yang digunakan. Okey, biasanya memang kita perlukan dalam sel elektrolisis mesti ada dua elektrod kan? Sebelah kiri dan sebelah kanan. Tak kiralah kiri atau kanan. Dan kita perlu tahu apakah logam yang digunakan dalam penggunaan sel tersebut. Okay, contoh dalam kes ini kita guna sebelah kiri kita guna logam magnesium dan sebelah kanan kita guna logam kuprum sebagai elektrod. Okay, masalahnya sekarang kita nak tahu yang mana satu anod, yang mana satu katod. Okay, jadi masih ingat ke siri elektrokimia yang kita kena hafal ni daripada kalium sehinggalah argentum. Okey, ingat lagi mentera dia, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi dalam kes ini kita ada dua logam iaitu logam magnesium dan juga logam kuprum. Okey, magnesium dan juga kuprum. Jadi kita tengok kedudukan magnesium dan kuprum. Terbalik. Okey, magnesium di atas, kuprum di bawah.
Okey, jadi untuk kita tengok yang mana satu anod dan katot, kita mestilah tengok kedudukannya. Okey, di bahagian mana logam mana yang berada di bahagian atas. Logam yang berada di bahagian atas akan menjadi katot. Okey, elektrod negatif. Okey, manakala logam yang berada di bawah akan menjadi anod, iaitu elektrod positif. Jadi sekarang kedudukannya magnesium ialah katot dan kuprum ialah anod kerana kedudukan magnesium lebih tinggi berbanding kuprum. Okey. Dan di dalam sel kimia mesti wajib ada juga elektrolit. Jadi elektrolit ini penting kerana hanya apabila kedua-dua elektrod ini dicelup ke dalam elektrolit barulah tenaga elektrik boleh terhasil. Bagaimana ia terhasil? Okey. Tenaga elektrik akan terhasil dengan adanya elektrolit apabila dilengkapkan dengan cara mencelupkan kedua-dua elektrod ke dalam elektrolit dan akan menyebabkan berlakunya pergerakan elektron. Apa tu elektron? Elektron adalah charge negatif. Okey, charge negatif, anion. Okey. Dan apabila elektron ini bergerak melalui litar, lengkaplah litar tersebut dan terhasillah tenaga elektrik. Di mana datangnya tenaga elektrik ni? Dia berpunca daripada sumber tenaga kimia daripada bahan elektrolit. Okay? Jadi pergerakan elektron dari terminal katot ke terminal positif melalui litar luar sel akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay? Apa yang akan berlaku di katot dan di anod? Di katot akan berlaku penipisan elektrod. Maknanya magnesium itu akan semakin menipis, terhakis. Dan di anod pula, anod ataupun kuprum tersebut akan semakin menebal. Kenapa makin tebal? Sebab elektron bergerak kepada kuprum. Okay, kepada anod. Jadi, diangkut daripada penderma pergi ke penerima. Magnesium ataupun katot adalah penderma, anod adalah penerima. Jadi, penerima akan menerima semakin banyak elektron menyebabkan anod itu semakin menebal. Okay. Seterusnya, ini adalah rupa lebih kuranglah analogi pergerakan elektron daripada terminal negatif katot ke terminal positif iaitu anod melalui litar luar sel yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Senang je kan? Okey, ibaratnya cuma benda ni kita tak nampaklah dengan mata kasar. Yang anda akan nampak hanyalah pergerakan pada meter, voltmeter ataupun ammeter yang dipasang. Okey. Okey, kita tengok analogi pergerakan elektron tadi. Okey, ibarat kita ada dua bekas yang penuh dengan air. Satu bekas yang penuh dengan air dan satu bekas lagi di bawah tu bekas yang kosong. Okey, air dalam gelas yang pertama ni, yang warna biru ni ibarat elektron. Okay. Kita nak pindahkan elektron ni ke dalam bekas yang kedua. Jadi macam mana kita nak pindahkan? Kita perlukan satu jambatan ataupun satu straw, okay, untuk menghubungkan di antara dua bekas tersebut. Okay, jadi kita perlukan jambatan. Okay. Jadi, dengan adanya jambatan tu ataupun straw ni, air tersebut akan turun ke bawah. Jadi, ibaratnya elektron tu akan bergerak melalui jambatan tersebut dan turun ke bawah. Okay? Melalui straw ni lah ibarat jambatannya. Tapi apakah analogi bahan yang mewakili jambatan ni? Tadi air ni ibaratnya elektron yang mengalir tadi tu, yang bergerak. Okay? Jambatan ataupun straw tu ibaratnya ialah elektrolit. Bahan kimia yang ada dalam elektrolit tu. Okay? Ibaratnya buah, kalau kita guna kentang, kentang. Kalau kita guna lemon, buah lemon. Okay? Dengan adanya elektrolit, barulah elektron tu boleh bergerak. Okay? Okey, contoh yang kedua pula kita tengok, kalau tadi kita gunakan logam yang berbeza, iaitu elektrod magnesium dengan kuprum. Sekarang apa akan jadi kalau kita gunakan elektrod yang sama? Magnesium dengan magnesium. Adakah tenaga elektrik akan terhasil? Mari kita lihat. Okey, di sebelah kiri magnesium, di sebelah kanan pun magnesium. Bermaksud anod dan katodnya adalah sama. Okey, dan mestilah ada elektrolit. Okey, dua-dua katod mesti dicelup ke dalam elektrolit. Okey, sekali lagi kita kena ingat susunan kalium natrium sehinggalah argentum.
Okey. Kuprum dan argentum. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi kita ada magnesium di sebelah kiri dan magnesium di sebelah kanan. Adakah akan terhasil tenaga elektrik? Ya, tiada pergerakan elektron bermaksud tiada tenaga elektrik yang akan dihasilkan. Okey, kerana syarat utama dalam sel kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik mestilah ada pergerakan elektron. Okey, kalau ada penderma, ada penerima, barulah ada tenaga elektrik. Jadi sekarang ni dua-dua sama kaya. Okey, dua-dua magnesium, dua-dua orang kaya. Jadi penderma dan penderma, tidak ada penerima. So tidak ada. Baik, sekarang mari kita lihat apakah soalan kita nak cuba jawab soalan praktis formatif 6.2 dalam buku teks ya. Soalan yang pertama, apakah sel kimia ringkas? Dan soalan yang kedua, lukis dan label sel kimia ringkas. Mesti tahu lukis lah. Okey. Sel kimia ringkas ialah alat yang boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, soalan yang kedua, lukis dan labelkan sel kimia ringkas. Macam mana nak lukis dan nak label? Mesti tahulah apa yang perlu ada dalam sel kimia ringkas. Yang pertama, mesti ada dua logam yang berlainan untuk dijadikan anod dan katod. Kena ingat, logam yang berada di atas adalah penderma. Logam yang berada di bawah adalah penerima. Okey, jadi pergerakan akan berlaku daripada penderma kepada penerima. Okey. Dan mesti ada elektrolit, mesti ada bekas lah untuk isi elektrolit tu, iaitu bikar. Mesti ada litar, wayar penyambung, mesti ada voltmeter dan ada Swiss. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Bagaimana kedudukan ion dalam siri elektron kimia menentukan terminal positif dan terminal negatif? Oleh kerana kita nak tahu mana satu terminal positif dan negatif. Kalau dalam sel elektrolitik kita tahu, senang kita tengok simbol bateri. Yang panjang ialah anod, yang pendek ialah katod. Okay, jadi kita tahulah. Cuma sekarang dalam soalan ni kita nak tahu yang mana satu. Baik. Kita kena hafal siri elektrokimia lah. Dalam sel kimia ringkas, logam yang berkedudukan tinggi akan bertindak sebagai terminal negatif. Apa tu terminal negatif? Terminal negatif ialah katod. Katod adalah penderma, orang kaya. Manakala logam yang berkedudukan rendah dalam siri elektrokimia, rendah dia bertindak sebagai terminal positif. Terminal positif tu apa? Terminal positif ialah anod. Anod tu siapa? Anod adalah penerima, orang miskin. Okey? Jadi itu saja untuk tajuk kali ini. Cikgu harap penjelasan ini akan membantu anda memahami tajuk ini dengan baik. Jadi untuk pelajar-pelajar cikgu, sila jawab soalan dalam modul yang telah dibekalkan untuk menguji kefahaman anda. Okey, jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.